على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Mana kita berhenti pada kalam Muhasyi rahimahullah wa radiyallah. Wa radiyallah. Boleh tolong maklum kalau dengar tak dengar tu suara tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa radiyallahu, dan telah redha Allah. Bincang bab redha pula. Katanya mazhabu as-salafi. Ada. Mazhabu salaf anna ar-ridha thabitun lillah. Mazhab salaf bahawa redha itu sabit bagi Tuhan. Thabitun lillahi. Hak depan ni bukan salah saja khalah pun. Ni ada orang tu tuduh Asy'ariyah tak mengisbatkan sifat rahmat, tidak mengisbatkan sifat rahim, tidak mengisbatkan redha, tidak mengisbatkan benda lagi. Mahabbah benda lagi tak? Adalah orang tu. Orang mana tak tahu. Jadi nakirah muhimah. Nakiratun muhimatun fil ibham. Kita kekalkan gitu. Jadi redha itu sabitun lillahi ta'ala. Itu sepakat. Yang salahnya apa? Wala ya'lamuhu illa huwa. Dan tidak mengetahui akan hakikat redha itu kecuali Allah. Orang boleh kritik je. Kalau makna hayyakallah. Hayyakallah ya Ustaz Najmi Al-Azhari Mubarak. Jadi la ya'lamuhu illallah. Tidak mengetahui akannya kecuali Allah. Jadi kalau berfikiran Wahabi, dia akan kata, takkan salah tak tahu makna redha. Tengok. Sadhajatul fikr. Sajah ni makna cetek dan juga remehnya pemikiran. Sebab apa? Sebab dalam fikiran dia, takkanlah salah tak tahu makna redha. Kita pun tahu makna redha. Itu nampak pemahaman ulama nak terang redha tu dari segi makna hakikat redha tu. Jadi salah mengisbatkan bahawa ar-ridha sabitun lillah wala ya'lamuhu illa huwa. Situ dia. Situ yang membezakan salah dengan khalaf lagi. Wa madhhabu al-khalafi, dan mazhab khalaf pula. Yu'awwilunahu, mentakwilkannya bil in'am, dengan makna al-in'am. Dengan makna memberi nikmat, dengan makna memberi nikmat tu au iradatihi. Yu'awwilunahu bi iradatil in'am. Sama ada memberi nikmat atau berkehendak memberi nikmat. Iradah. Jadi pertama tadi kembali kepada sifat in'am, sifat apa? Sifat fa'il lah. Iradatu in'am kembali pada sifat zat. Iradah sifat zat. Beza tu lah. Tu ada dah tu. Fahuwa imma sifatu fi'lin bima'na al-in'am au sifatu dhatin bima'na iradatil in'am. Bima'na iradatil in'am. Ya. Bismillah.
Nampak dah? Beza dua tu ke mana? In'am dengan iradatil in'am. Okey. Jadi apa isunya sehingga salah mengatakan la ya'lamuhu? Kerana redha ni sifat dia mari pada mana? Redha ni infialul qalbi. Asal makna redha, kita redha makna kita terima. Kita terima. Kita pasrah. Boleh tak kita katakan pasrah tak? Bahasa kita. Pasrah tu apa? Hakikat dia. Jadi ulama kita membincangkan tentang wad'u al-ma'na bi'iza'il lughah. Meletakkan makna bagi lughah. Bahasa kalimah sebut redha. Apa makna dia? Jadi perletakan awaliyah tu makna hakikat. Al-mutabadar. Yang segera faham. Yang segera faham pada pemikiran, pada peletakan redha ni makna benda yang hasil daripada infial. Kesang daripada sesuatu kita pun jadi redha. Makna itu yang nak dinafikan tidak layak pada Tuhan. Pertamanya, dia itu kesan infial kepada sesuatu. Dia pasrah. Sebab apa? Redha. Redha dengan apa? Dengan sebab sesuatu. Dah Tuhan ada terkesan ke tak? Adakah terkesan al-infial? Kalau dalam makulat pun ada infial kan? Makulah infial. Al-fi'lu wa infial. Tak. Mana infial? Apa ni? Zaidu. Zaidu bin Maliki. Apa tu dia benar tu? Tak ingat tu. 10 tu. Zaidu fi yadihi ghusnun lawahu faltawa. Lawahu faltawa. Itu dia menghimpunkan tentang makulah sab'ah. Zaidut tawilul azraki. Zaidut tawilul azraku. Zaidut tawilul azraku bin Maliki fi baitihi bil ams kana muttaki biyadihi ghusnun lawahu faltahwa fahadhihi ashru makulatin siwa. Sebut dah sebelum ni kata tak? Jadi dalam tu menghimpunkan Zaidu at-tawilu al-azraku ibnu Malikin. Zaidut tawilul azraku ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi ghusnun lawahu faltawa fahadrihi ashru makulatin siwa. Dalam tu menghimpunkan tentang makulat as-sab', makulatil ashar. Makulatil ashar. Tukar dengan qiraat. Okey. Nampak? Jadi bila begitu yang salah mengatakan tidak mengetahuinya, mengetahui apa? Mengetahui hakikat yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak tahu makna secara umum. Makna siyak al-ayah radhiyallahu taala radhiyallahu anhu wa radhu'an. Hak tu jelas. Salah tahu makna. Tapi kalau kita nak nisbahkan redha tu sendiri pada hakikat, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal awwalu huna, dan yang pertama di sini aula, lebih aula. Lianna hadhihi, kerana apa? Lianna hadhihi jumlatun du'aiyatun. Ini jumlah du'aiyah. Jumlah dengan makna doa kan? Radhiyallah ai irda, ya Allah redakan. Redalah ya Allah dengan para sahabat. Wa du'a'u, dan bermula doa itu innama yakunu bimustaqbalin. Hanya saja perkara yang mustaqbal. Kita doa kan? Doa ni benda hak mustaqbal. Sebab itu dia tak termasuk daripada jumlah khabariyah. Dia insyaiyah kan? Jadi dia perkara mustaqbal. Bila begitu, mana yang lebih utama? Kita katakan redha dengan makna sifat fi'il ke sifat zat? Sifat fi'il lah. Sifat fi'il makhluk, perbuatan Tuhan.
Sifat zat qadim. Macam mana? Tak berapa sesuai lah dengan dia tu doa dengan makna istiqbal. Nampak tak? Jadi wal awwalu huna awwalu al ridha bi ma'na al in'am min qabili sifatil fi'li. Daripada pihak sifat fi'il tu lebih aula kerana ini jumlah doaiyah dan doa ini benda mustaqbal. Kalau kita kata iradah kembali sifat zat qadim. Wa du'a inna ma yakunu bi mustaqbalin wa lam yujad fil hal, dan tidak ada pada makna sekarang. Benda yang kita minta doa ni minta supaya hasil tu bila? Setelah daripada doa tu lah. Bukan sekarang. Wa iradatullahi ta'ala qadimatun, dan iradat Tuhan tu qadim. Yastahilu tajadduduha, mustahil oleh berbaharui dia. Berbaharu jadi baharu dah. Sifat Tuhan qadim tak berubah lah. Mustahil oleh tajaddudnya. Hatta sehingga ia ta'allaku dapat bertakluk dengannya oleh ad-du'a. Jadi sifat Tuhan mustahil dia tu baharu sehingga dapat bertakluk doa dengannya. Doa ni mustaqbal, hak baharu, hak tak berlaku lagi. Sebab itu dia kata aulanya yang pertama. Okey. Dia pun buat datang pula. Kalau nak kata hak dua boleh tak? Wa yajuzu iradatu tsani. Boleh kata kita nak menghendakkan yang kedua redha dengan makna iradatul in'am. Bi'tibari ta'alluqil iradati. Dengan kita iktibarkan ta'alluq iradat at-tanjizi al-hadithi. Tanjizi hadis. Iradat ada tak tanjizi hadis? Ada tak tanjizi hadis iradat? Iradat ada tak tanjizi hadis? Hak iradat dulu. Ta'alluq bagi kudrat. Suluhi qadim, tanjizi hadis. Iradat ada tak? Ada tak tanjizi hadis? Tak ingat. Ada tak? Ada benda. Suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Tanjizi hadis atas kau yang asah tak ada. Ada? Atas kau yang asah tak ada. Yang ada suluhi qadim ay salahiyatullah an yukhassis al-mumkin. An yukhassis al-mumkin. Untuk dengan apa? Dengan bi'ayyi mentaksiskan mungkin dengan apa-apa pun. Itu salahiyah suluhi al-qadim. Lepas tu tanjizi qadim makna Allah taksisullah fi'lan azalan al-mumkin bi ba'di ma yajuzu alaih. Dulu kalau salahiyah salahiyatullah an yukhassisan mungkin bima yajuzu alaihi. Okay. Dengan apa harus? Ini yang tanjizi qadim Tuhan pilih. Tak? Contohnya Zaid. Zaid ni boleh belaka nak jadi orang Malaysia, orang Afrika, orang Amerika, orang Cina. Boleh belaka. Salahiyah. Dan Tuhan tentu tu tanjizi. Tuhan tentu salah satu. Semua itu azali. Penentuan sejak azali. Okey. Yang ni dia kata boleh kita masukkan yang kedua, iradatul in'am, jika kita lihat pada iktibar ta'alluq tanjizi hadis. Li'annahu la yastahilu tajadduduhu, kerana tidak mustahil oleh tajaddudnya. Berbaharu, berubah-ubah. Baharu-membaharu tu tidak mustahil. Sebab apa? Sebab tanjizi hadis ni apa namanya, ta'alluq sifat yang baharu lah. Ta'alluq sifat yang baharu. Wa dzalika ta'alluq, dan demikian ta'alluq itu huwal in'am, iaitu memberi nikmat. Jadi dia ta'alluq apa? Ta'alluq dengan memberi nikmat. Wa fayarji'u lil awwali, maka kembali kepada yang awal juga. Jadi kalau kita ambil atas kau yang pertama pun iradatul in'am, dengan iktibarkan ta'alluq iradat yang baharu, maka kembali juga kepada yang pertama, iaitu in'am tu sendiri. Cuma hak ni dengan wasitah sebut iradat lah. Hak tadi dengan terus kepada sifat fi'il. Yang ni melalui sifat zat yang bertakluk. Nampak tak? Jadi seakan ada wasitah.
Jadi dia ambil ni ala ta'alluqil iradati tanjizi hadis ai alal qauli bihi lah, atas pandangan yang mengatakan ada ta'alluq tanjizi hadis. Okey. Waridha, dan ridha itu a'la rutbatin minal afwi wal maghfirati. Redha itu setinggi-tinggi martabat daripada ampun dan juga maghfirah. Jadi tiga, redha, afwun, maghfirah. Li'anna al-afwa, kerana ampun itu mahwudzu dzambi, mahwudz dzambi, hapus dosa, wa adamul uqubati alaihi, dan tidak membalas atasnya. Jadi afu ni makna maaf, padang dosa dan tak balas. Wal maghfiratu satruhu wa adamul uqubati. Maghfirah ni kalau kita ampun belaka tak? Afu tu. Apa maghfirah, apa ampun? Maghfirah ni ialah menutup dosa dan tidak mengambil wa adamul uqubati alaih. Wa illam yamhu, wa illam yam satruhu ay satru dzambi wa illam yumha, walaupun tidak dipadam. Walaupun tidak dipadam. Wa illam yumha, walaupun dosa tu tak padam. Makna dosa ada tapi Tuhan tutup. Orang tak nampak lah. Tak. Benda ada tapi tutup. Tak nampak. Dan tidak diambil balas. Jadi ada tapi tutup, orang tak nampak. Afwa ni hapus terus macam tak ada. Okey. Falihadza, dari kerana ini, qala Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir, berkata Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, Allahumma rda anna, ya Allah irda anna, redalah daripada kami. Fa illam tarda, kalau kamu tak boleh reda, fa'fu, ampunlah. Fa innal maula, situ. Tu doa dia. Okey. Dia kata apa? Allahumma rda anna fa illam tarda fa'fu anna. Ya Allah, redalah kepada kami. Reda tu apa? Reda tu makna ikut mu lah. Tak ada apa-apa. Tak ada ambil apa-apa pun. Tu paling tinggi martabat. Reda. Reda. Jadi makna tidak dikira langsung. Itu reda. Yang turun sikit ialah afun. Afun ni ada dosa ambil kira tapi tak apa, maaf, padang balik. Hak pertama tadi tak tulis pun. Reda tu makna silap tu tak tulis pun. Maaf dah, tak payah tulis. Tuhan suruh malaikat, tak payah tulis. Syaratnya bukan buat dosa tak payah tulis. Taubatlah dak. Taubatlah. Taubat minta apa. Jadi Tuhan tu tak payah tulis. Reda. Yang kedua ni afun. Tulis kok. Tapi dia ampunkan, padang, malaikat padang. Malaikat padang. Yang ke berapa? Yang seterusnya maghfirah. Maghfirah ni ada tapi tutup. Tutup. Kalau buku catatan tu kira laju-lajulah, lakoh. Ya ada. Lakoh dak ya. Nampak tak? Jadi peringkat tu banyak. Banyak peringkat tu. Macam orang buat dosa lah. Apabila dalam hadis datang bahawa seorang tu berdosa dalam masa 12 jam, sita saat 6 tau. 6 jam. Dalam masa 6 jam dia taubat, ada sebelum ni, maka tidak ditulis. Tidak ditulis apa nama ni, amalan dia. Dosanya. Kalau lepas tu ditulis. Kemudian bila tulis tu, bila dia taubat, ampun. Tuhan akan ampun. Fa illam tarda fa'fu. Fa innal maula, kerana sesungguhnya Tuhan, ya'fu an abdihi, dia maafkan daripada hambanya. Ni maula secara umum lah. Maula dengan makna tuan.
Fa innal maula, kerana tuan bagi hamba, ya'fu an abdihi, dia boleh maafkan hambanya, wa huwa ghairu radin, tapi tak redha. Tengok. Tuang. Kalau tuang hamba buat salah, dia maaf, tak apalah, maaf lah. Tapi boleh jadi hati dia tak redha. Dia maaf, tapi dia tidak redha. Jadi redha itu darjatnya lebih tinggi daripada afun. Habis. Wa yusannu taraddi. Sunat taraddi makna mengucapkan radhiyallah. Ucap qauluka radhiyallah. Moga Tuhan redha an fulan wa fulan. Wat tarahhum, dan juga tarahhum. Rahimahullah, qauluka rahimahullah. Fulan wa fulan. Siapa sunat kita kata radhiyallah dan kata rahimahullah ala sahabati, atas sahabat, wa man ba'dahum, dan selepas pada mereka minal ulama, boleh sunat, wal ubbad, dan di kalangan ahli ibadat, wal akhya, dan orang-orang yang terpilih, wala yakhtassu, dan tidak khusus ia taraddi tu bis sahabati, dengan sahabat. Jadi boleh radhiyallahu an Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu. Walaupun asy-sya'i'u wal masyhuru anna taraddi lis sahabati wat tarahhum liman li ghairihim. Gitulah. Wassalamu li ali baiti Rasulillah. Biasa masyhurnya gitulah. Tapi muhasyi kita kata ada masalah, tidak khusus taraddi itu dengan sahabat. Boleh kita kata radhiyallahu. Qauluhu bi ihsanin, dengan ihsan. Wa man tabi'ahum wa anit tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikut mereka dengan ihsan, dengan keimanan. Al muradu bihi, yang dimaksudkan dengan ihsan apa? Mutlaqu al iman, iman secara mutlak. Jadi orang beriman dan orang yang mengikut mereka bi ihsan, yakni orang-orang yang beriman yang mengikut mereka. Secara umum, secara mutlak. Maka fatadkhulu al-usatu, maka masuklah orang-orang yang buat maksiat yang beriman. Yang buat beriman tapi buat maksiat, masuk juga dalam doa ni. Bukan makna orang yang duduk makam ihsan saja, orang yang maknanya mukmin dan juga muhsin saja, tidak. Masuk juga orang muslim, orang mukmin yang mana buat maksiat sekalipun. Kenapa? Li'annahum ahwaju ila du'ai, kerana mereka lah yang sepatutnya berhajat pada doa. Jadi kita masukkanlah juga mereka dalam doa. Sebab apa kita nak sempitkan benda yang Allah Ta'ala luaskan? Limadha nudayyiqu ma wassa'ahu Allah. Kenapa kita nak sempitkan benda yang Tuhan luaskan? Rahmat dan doa keampunan ni kan luas. Apa kita nak kata ya Allah ampunkanlah orang baik-baik saja? Orang jahat perlu pada doa lagi. Nampak? Min ghairihim, mereka itulah lebih berhak untuk kepada doa, lebih berhajat pada doa daripada selain mereka. Walaisal muradu bihi, bukan yang dimaksudkan dengan ihsan itu, laisal muradu bihi haqiqatahu, hakikat ihsan, wa hiya an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bukan maksud tu. Nampak? Kenapa? Liqusurihi, kerana terhadnya makna ihsan itu pada hakikat, makna ihsan pada hakikat, an ashqiyai, terhad daripada. Kusuran makna terhad daripada, makna tak termasuk. Tak termasuk ashqiyail ummah. Ummah yang mana yang celaka. Yang mana yang celaka, ashqiya ni mana orang buat maksiat lah, orang yang celaka, orang yang berdosa. Okey. Qauluhu ila yaumiddin, sehingga kepada hari yaumiddin. Ila yaumiddin. Okey. U'turida, diiktiraf bi anna hadha ad-du'a, bahawa doa ini la yatanawalu illa man istamarra ala tabaiyati ila yaumiddin. Dia kata doa ini bila kata sehingga hari kiamat, maksudnya tidak termaksud dan orang yang mengikut mereka sehingga hari kiamat. Tak? Zahirnya orang yang mengikut mereka sehingga hari kiamat. Maknanya
Doa ini tidak termasuk kecuali orang yang ikut secara berterusan sampai hari kiamat. Wala yashmalu, maka tidak termasuk la yashtamilu man mata qablahu, orang yang mati sebelum kiamat. Dari kata sehingga kiamat, makna kena sentiasa ikut sampai kiamat. Maka dok termasuk orang mati dulu sebab dok dari kiamat. Pada faham tu tak? Saja takut orang tanya kan. Tak boleh kira. Tuan Syekh buat siap dulu jawab faham. Sebab makna boleh faham gitu juga. Makna ila yaumi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Makna berterusan ikut sampai kiamat. Makna kalau mati dulu orang panggil tak berterusan lah. Tak? Maka tidak termasuk man yastamilu ma mata qablahu. I'tiraq tu. I'tiraq ni kalau ikut ni i'tiraq yang tak perlu i'tiraq pun tapi musannaf buat juga. Wa ujiba, dan dijawab. Bi anna fil ibarati hazfan. Dia jawapan dia. Nampak tak ni kata faham zahir Dia kata dalam ibarat itu ada hazaf wa taqdir, dan juga takdir. Laulal hazfu wa taqdir la ya'riful ulum al-hamir. Kalaulah tidak kerana hazaf dan takdir, nescaya ilmu tu dapat dipaham oleh hima-hima. Ada hazaf dan takdir. Jadi bukan hazfan wa takdir. Wa takdiru mutadak baru tu. Jumlah baru. Ini lagi sambung. Sebab nak kata tak hamil tak adil lah. Kata orang saja berat. Anna fil ibarati hazfa. Hazfa tu isi anna mu'akhir. Wa takdiru, takdir kalam. Takdirkan. Wa takdiru, dan bermula takdirnya ke mana? Wa man tabi'ahum ta'ifatan ba'da ta'ifatin. Gitu. Dan yang mengikut mereka satu kumpulan lepas satu kumpulan ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Gitu. Itu maksudnya, bukan makna orang sama siapalah boleh hidup sampai ke hari kiamat tu. Apa tak? Fal mustamiru, maka yang mustamir itu, yang berterusan itu, fal mustamiru huwa tawaifu, iaitu kumpulan-kumpulan itulah. Tawaifu. Al mutatabi'atu, yang berturut-turutan, yang berterusan. Itu hak berterusan tu tak makna takkan lengang, dan pasti ada sekelompok orang yang beriman. Setiap zaman akan ada sehingga Allah Taala tentukan ila yaumin sehingga hari yaumiddin. Wala syakka, dan tidak syak fi baqaihim, pada kekalnya mereka, pasti akan kekal orang yang beriman ini. Akan kekal lah. Tapi lakin la budda min taqdiri mudhafin, tak dapat tidak kena takdir mudhaf juga. Ada selagi takdir mudhaf. Ai ila qurbi yaumiddi, sehingga hampir hari kiamat. Alladhi huwa zamanul ladhi, iaitu masa alladhi ta'ti fihi rihu layyinah, yang datang angin yang lembut, angin yang bersepoi-sepoi lembut, bertiup, allati tahubbu, yang bertiup, alal mu'minin, ke atas orang beriman. Mari lalu bawah ketiak orang beriman, angin lembut lalu bawah ketiak orang beriman, mati. Fayamutuna, mereka semua mati dengan angin tadi. Berlaku bila? Wadzalika qabla nafkhatil ula, sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan nafkhatu al-fana. Tiupan sangkakala yang mematikan tu. Wala yamutu, dan tidak akan mati bitilkan nafkhah, dengan tiupan itu, illal kuffar, kecuali orang kafir. La yamutu bitilkan nafkhati illal kuffaru, kecuali orang kafir. Jadi orang mukmin Allah Taala akan matikan dulu sebelum ditiup sangkakala yang menyebabkan semua alam ni hancur. Cara tak adilah dengan dihantarkan angin. Ni boleh pada set-set suka teori ni sedap pula. Dia kata COVID kot cocok kat atas lengang
Kau ada virus kau. Macam-macam lah. Itu andaian-andaian je lah. Okay? Jadi akan Allah Ta'ala utuhkan angin, maka dia akan lalu, tidak akan lalu angin itu kepada orang beriman kecuali akan mengambil nyawa mati. Mati belaka. Sehinggalah kiamat itu berlaku ala syirarin nas. Ala Luka' ibnu Luka'. Orang paling jahat. Tak ada dah orang beriman. Masa itulah Allah Ta'ala akan habiskan nyawa dunia ini dan ditiup sangkakala. Wasalamun dan salam. Salamun. Nakirah tu bukan nakiratul muhimmatu fil ibham. Nakirah dengan mana? Salamun azimun. Tanwin. Tanwin li ta'zim. Salamun azimun. Salam yang mulia dan agung. Fatanwinu li ta'zim. Maka tanwin tu memberi makna ta'zim. Mengagungkan dan membesarkan. Wa hadza iktibasun minal Quran. Ini iktibas daripada ayat Quran. Wa qawluhu mana? Salam wa salamun alal mursali walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamun alal mursalin. Kat mana tu ingat tak? Wa salamun alal mursalin. Surah Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Saffat. Qauluhu. Ini iktibah ambil ayat Quran. Wa qauluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Khatama. Mengkhatamkan oleh musannif kitabahu akan kitabnya ini. Bidzalika dengan demikian perkataan li'annahu akhiru da'wa. Da'wa Dakwah. Semua dakwah lah ke? Ada nuskah lain tak ada Kerana itulah dakwah, doa, permohonan, permintaan. Masdar da'wa. Kerana itulah permohonan dan juga doa. Al-mu'minina, orang mukmin fil jannati, dalam syurga. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Lianna du'a, kerana doa, idza khutima bihi, bila ditutupi dengannya, ditutupi dengan walhamdulillahi rabbil alamin, kana alamatan ala ijabatihi, dia menjadi tanda di atas ijabah, pengkabulan, penerimaan doa itu. Wa abbara, dan mentakbirkan musannif, mentakbirkan musannif bi jam'il killah, dengan jamak killah. Mana? Al-alamin. Al-alamin tu, jamak killah sini kena kepada al-alamin. Jamak muzakkar salim termasuk daripada jamak killah. Musannif dia takbirkan dengan jamak killah. Kenapa? Isyaratan, kerana nak mengisyaratkan ila annal awalima wa in kathurat qalilatun bin nisbati ila qudratihi ta'ala, bahawa sekalian alam-alam itu walaupun banyak tapi masih sedikit nisbah kepada kudrat Tuhan. Okay. Ala anna akthara minha kama marra. Betul gitu? Ala akthar, apa tu? Qalilatun binisbati ila qudratillahi ta'ala ala qudratillah ala akthara minha, kemampuan Tuhan di atas yang lebih daripada itu. Sikit saja.
nisbah kepada kudrat Allah atas yang lebih daripada itu. Kama marra, sebagaimana telah lalu, ala anna, itu. Oh ada. Ala anna jam'al killah, bahawa jamak killah itu, itu pun ala anna, atas bahawa sesungguhnya jamak killah, idza qurina, bila disertai bi'al, disertai dengan al, wa udhifa, dan diidhafatkan, insarafa ilal kathrati, dia akan memberi makna insarafa, berpaling makna kepada kathrah, biwad'in akhar, tapi dengan wad' peletakan lain lah. Maknanya kalau kita nak kira secara dia itu jamak killah, maka macam mana kita nak faham? Alam Tuhan tu banyak. Dia kata walaupun banyak tapi nisbah pada kudrat Tuhan sikit lagi. Namun begitu, atas kaedahnya bila jamak killah, dia diletak alif lam. Nah, dan juga diidhafat, maka memberi juga beralih mana kepada kasrah juga. Itu maksud dia. Qauluhu. Tadilah kita nak baca syarah pula. Syarah pula. Bismillah. Mudah ya, belakang-belakang mudah ya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Fa idza kana, kata Syekh Hudhudi, fa idza kana qadru hadhil kalimati musyarrafati, dan apabila adalah kadar kedudukan kalimah yang mulia ini, min a'zamil umuri al-'izami, daripada sebesar-besar perkara besar. Perkara besar banyak, dia sebesar-besar perkara hak paling besar. Bila idza kana qadru hadhil kalimah min a'zamil umuri al-'izam, ta'ayyana jawaiza. Ta'ayyana, maka jadi mestilah, jadi tentulah, alal aqili, ke atas orang berakal, alladhi yuridul fauza, yang inginkan kemenangan, bima la yukayyafu, dengan perkara yang tidak dapat ditakyifkan, dikaifakan, tidak dapat dibayangkan, minan naimi, daripada nikmat-nikmat syurga. Tak boleh nak bayang, tak boleh nak takyifkan, tak boleh nak bayangkan. Siapa? Maka tentulah dan jadi ta'ayyana, jadi pasti dan tuntuklah ke atas orang berakal yang inginkan kejayaan dengan apa yang tidak dapat ditakyifkan, tidak dapat dihinggakan dan dibayangkan daripada nikmat, iaitu syurgalah. Ta'ayyana apa? Ta'ayyana, dengan fi'il tu, jadi apa? Tukar ke masdar, jadi fa'il kepada ta'ayyana. Ta'ayyana, maka tertentulah, mestilah, an yukthira, mestilah orang itu, an yukthira, memperbanyakkan, min zikri hadhil kalimati, memperbanyakkan menyebut kalimah al-musyarrafati ini, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wa ala kulli halin, dan pada setiap keadaan. Pada setiap waktu, setiap keadaan. Allah, nampak? Setiap waktu, setiap keadaan. Kena bercana kepada, ataupun ujian lah, kita kata banjir ni. Nak menentukan darjat macam mana tawakal dan juga ingat seorang pada Tuhan. Boleh tahulah situ tak? Boleh tahu. Yalah. Kalau kena kita ke mana tak? Kita ke mana? Kita jadi panik ke? Ataupun kita jadi marah ke orang ke? Tak kena kita, kena ke orang. Kena ke orang. Tapi kita harap-harap tak kenalah, selamatlah orang, selamat orang tu pun selamat, kita pun dijauhkan. Bayang kalau kena kita benda tindakan kita. Wa arada, dan menghendaki oleh musannif, biqaulihi, dengan katanya, hatta tamtazija, sehingga mesra dan jelira dan bersatu, meresap, ila akhirih. Apa maksudnya hatta dengan perkataan tu? Arada ghalabatan nutqi biha
Ghalabah. Makna menguasai sebut kan ni. Mana? Ghalabah ni makna menguasai sebut. Sentiasa sebut dengannya. Ala lisanihi atas lidahnya. Fala yalhaju illa biha. Tidaklah dia menutur kecuali dengannya. Tidak dia bernutur, bercakap illa biha kecuali dengan kalimah ni. Wa ma'naha dan juga maknanya ala qalbihi di atas hatinya. Tidak mari, tidak bertutur dan tidak terlintas kecuali dengan kalimah ini dan maknanya dalam hati. Hatta la yaftura sehingga tidak jadi letih al-lisanu, tidak akan jadi yaftura ni makna letih. Tidak akan lemau. Lemau kan kira. Lemau dan letih lidah ani zikri daripada zikir. Lidah ni dak penat. Dak penat daripada zikir. Walal qalbu dan tidak jadi penat hati anistihdari maknaha daripada menghadirkan maknanya. Supaya gitu. Dah nak siapa gitu, ambil kena mujahadah lah, kena riadah. Mula-mula memang penat. Mula-mula penat. Contoh apa? Contoh orang angkat berat. Orang angkat berat. Orang angkat berat, orang main gym ke apa, mula-mula sakit habis ni. Panggil keracunan otot. Masa poisoning tak? Keracunan otot ke apa. Otot yang sakit. Sebab apa? Sebab kena stres. Otot tu di-stres. Lama-lama, bila tu dia akan jadi biasa. Jadi biasa. Akan jadi biasa. Alah apa? Alah bisa apa tu? Tegal biasa. Alah bisa tegal biasa. Jadi lama-lama jadi biasa. Nampak tak? Fa innahu jadi bila mula-mula memang perlu, lama-lama jadi mesra tu jadi tak letih lah. Lidah pun tak letih, hati pun tak perlu paksa. Dia akan terlintas diri di lidah dan akan terlintas diri di hati. Wa qawluhu fa innahu yara laha, kerana sesungguhnya dia akan lihat bagi kalimah itu minal asrari daripada rahsia-rahsia wal ajaibi dan keajaiban, insya-Allah taala dengan keizinan, dengan kehendak Tuhan. Yara apa? Yara ma la yadkhulu tahta hasrin, apa yang tidak duduk di bawah di bawah capaian. Benda hak tak boleh nak hingga. Apa yang tidak boleh dihinggakan. Keajaiban dan asrar yang tak mampu dihingga. Tu. Yang tidak mampu dihinggakan. Okey. Arada menghendaki oleh musannif bil asrar, dengan asrar ini wallahu a'lam lah, dan Allah tu lebih tahu. Apa dia maksud asrar itu? Yujallillahu, apa yang Tuhan tajliyah, ma yujallillahu bihi batinahu, apa jim ke ha tak yuhalli ke ada segi tak yujalli boleh tak ke ada dalam hasiah kita yujalli yuhalli yujalli man apa yang Allah tajliyahkan, apa dia? Allah zahirkan, Allah nyatakan batinahu, hati dalaman batin seseorang, minal ma'arifi, daripada ma'rifah wal awsafil mahmudati, dan sifat-sifat mahmudah. Jadi hasilnya apa dia? Keajaiban dan juga asrar itu yang Tuhan letak dan Tuhan beri dalam hati orang mukmin yang sentiasa menyebut ni, ilmu-ilmu makrifat, sifat-sifat mahmudah. Ni kita nak kena faham ni. Bukan makna karamah. Karamah tak ada nilai. Nilai di sisi orang arif billah, karamah tu benda yang bukan dicari, nampak tak? Bukan yang ditutup dan dicari. Kita
Ngamal nak apa? Nak karamah. Nak dapat apa? Nak dapat boleh kebal, nak dapat boleh hilang tak nampak dia orang. Tak nampak dia polis. Nak boleh mana? Jalan laju. Nak boleh apa lagi? Nak boleh lipat bumi. Nampak tak? Jadi niat tu lari dah sikit. Niat tu lari dah sikit. Ha? Di sisi para ulama, ahlilah, itu bukan mereka cari. Tak ambuh tu, tak ambuh. Nak apa yang Tuhan beri dalam hati, dalam batin daripada makrifat dan sifat-sifat mahmudah. Faminha antaranya al-ittisafu bizuhdi, bersifat dengan zuhud. Zuhud. Payah ni. Paling payah zuhud ni. Ustaz-ustaz. Kita kata kita lah, tak kata orang lain. Payah zuhud. Nak zuhud payah. Nampak tak? Zuhud payah. Tengok anak tu share tu lah, video lah. Orang buat temu buah Mesir lah. Dengan orang jual ni, tepat. Dia buat tepat, sadar, tepat, letak ish. Rak ish. Ish mana apa nama ni? Roti. Ustaz Najmi biasa kot tengok ni gitu. Jadi dia buat tu, tujuan ni roti tu, orang dok tok tanah, tok atas tu. Nampak tak? Kalau kat Arab ni kadang tok tanah kat divider, letak roti, tak gitu je. Nak jual, ambil sapu-sapu. Nampak tak? Covid takut. Covid takut. Nampak tak? Jadi dia tepat sidar atau tepat letak ish. Allah Alam mungkin kerja dia di waktu kot dia jual tu. Orang dia jawab soalan beri berapa ratus genis tak? Ratus ke ribu? Tak ingat, 300 ke ribu. Tengok mula dalam video tu. Jadi kejut dia. Tapi dia kata benda hak tanya halal ke tak ni? Halal ke tak? Yang benda tu biasa, tapi bila tanya sungguh. Kalau kata halal ke tak tu biasa tanya. Ni curi ke halal? Kalau kata halal, kita ambil terus. Dok, dia tanya tu makna sungguh. Tanya tu makna sungguh. Nampak bahawa dia sangat mencari. Kalau tidak, aku takkan. Aku nak dapat api neraka dengan makan duit ni kata. Aku cukup je beli makan pagi, makan falafel. Mana dunia tu. Orang tu balik rumah tidur. Balik rumah gembira, perut kenyang, isteri boleh makan, anak boleh tu, tidur. Tidur tak ada benda, nampak tak? Tidur dalam keadaan tak ada hamun, tak ada rasa gelisah, risau tentang dunia, zuhud. Zuhud ni bukan dari segi zahir. Zuhud ni ialah sifat hati. Orang tu faham tak sifat hati? Tu dalam ilmu tasawuf lah. Sifat hati. Orang tu tak ada pakaian, orang tu pakai yang sama, copa caping. Lepas tu benda lagi. Naik kereta pun, bapa nak jatuh, ikat dengan tali rupiah. Naik motor pun, exhaust pun, ambil besi ikat. Contoh. Bukan tu zuhud. Tu ada duit. Zuhud ni hak amalan hati. Dia kalau ni biasa siapa buat contoh Tak Azhar dok kena ingat. Dia kata orang naik basikal, berhentilah kak ataupun naik motor lah, basikal payah sikit nak tahu zaman ni. Biasa orang naik basikal ni kaya. Basikal tu mahal. Dia jadi rekreasi dah. Ni naik motor lah, motor Honda Car hot buruk. Berhenti kat traffic light. Tengok main kereta besar. Mercedes ke Lamborghini ataupun Mercedes ke BMW parking. Dia duk tengok kereta. Apa duk tengok kereta? Kalau aku duduk dalam tu baru ya. Dia naik nampak zuhud duduk Zahir. Tapi hati tu, aku sabar duduk dalam tu. Aku sabar naik ni, hati dia terikat. Hak ni naik Lamborghini ada apa? Tak ada apa. Pergi nak pergi sejid dan pergi apa? Hati tak terikat. Jadi, zuhud itu sifat hati. Luar kita tak boleh nak hukum. Tak boleh nak hukum orang tu. Okay. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan zuhud ini, khuluwul batini minal maili ilal fani. Khuluwul batini minal maili ilal fani. Kosong hati dari cenderung kepada perkara yang fana. Apa perkara fana? Dunia.
hati tidak cenderung ke dunia. Itu zuhud. Walaupun dia orang pakai pakaian yang paling mahal, naik kereta yang paling mahal, handset yang paling mahal, tapi kalau hati dia tidak cenderung pada dunia, orang tu zuhud sebenarnya. Daripada orang yang pakai copas-caping, tapi hati ingat ke dunia sama. Nampak tak? Ni payah ni. Wa faraghu al-qalbi minathiqati bizailin, dan sunyi dan kosong hati daripada thiqah, percaya dan terikat, bizailin, dengan benda yang akan hilang. Benda zail, benda yang akan hilang. Dia ke hati tu kosong, tak ada perasaan percaya dan terikat dengan benda yang hilang. Dunia lah. Wa in kanat al-yadu maghmuratan, walaupun tangan itu berlomoran, bimalin halalin, dengan harta yang halal. Wa in kanat yadu maghmuratan, walaupun tangannya itu bergelomoran dengan harta yang halal, makna banyak harta. Banyak harta. Tak apa, bukan waktu. Ni nak betul pahaman zuhud ni. Nak betul pahaman zuhud. Malin halal, harta yang halal. Imam Abu Hanifah pakai yang mahal sebab dia orang kaya. Dia orang kaya. Tapi adakah harta dia terikat tu? Tak, dia bagi. Macam kita dengar cerita lah. Ustaz Najmi duduk Mesir, orang cerita. Syekh Ali Jumaat. Dia lahir dalam keluarga yang senang lah. Orang senang. Ayah dia muhami rasa, lawyer rasa. Dia orang senang, kaya lah. Kaya. Tapi dia duit dok loket pun. Dok loket. Orang main ngaji dia, kitab bagi free. Tak sama ada dia ke orang lain, tak kira lah. Tapi duit dok loket. Lepas tu, apa nama ni, kalau dia ziarah makam-makam kat Mesir tu, biasa ada orang mari, orang miskin. Kalau kat kubur ni biasa mari minta duit semua. Wih. Tak kisah. Okey. Jadi maghmuratan bimalin halalin, dengan harta yang halal. Kalau kita tak sampai gitulah, nak masuk duit tu, tabung tu pilih dulu. Nak masuk hari Jumaat tu pilih dulu. Dah cetakkan Darul Ihsan ma'muratan. Ma'murah tak apa kena. Kalau qalbu al-ma'murah, yadun maghmurah. Itu ma'murah. Apa tak khabar? Khabar lah. Kalau ada tu. Jangan takut. Khabar. Itu mana? Waktu tu? Ring ke ain? Ring. Tu ring. Waktu mana cetakan mana tu? Bil ring. Mana? Yuhalli yujalli. Lagi ada dalam tu kok tengok. Jadi penuh, makna marmur ni berlomoran penuh tangan dia dengan dunia. Ghamarahu ay alahu wa satarahu. Ghamaral ma'u ay kathura wa ala. Jadi cetakan Nurul Ihsan tu makmurah tak kena. Kalau makmurah tangan orang tak panggil makmur. Dia kata mana? Lepas tu dia kata mana? Jadi ada wajah lah. Kalau makmurah makna tangan tu mengimarahkan. Boleh tak? Makna tangan mengusahakan dan memakmurkan, memperbanyakkan dengan harta halal. Tak apa. Dengan makna imarah. Boleh. Jadi boleh belaka Boleh belaka. Terima kasih. Zulkifli. Duk dengar. Panji ke tak? Maghmurah ataupun ma'murah. Bimalin halal. Walaupun tangan tu bergelumang, makna banyak penuh dengan harta halal, ataupun tangan tu memakmurkan, dia mengusahakan dengan harta halal. Harta yang halal. Dia buat apa ni? Dia cuba memperbanyakkan hartanya tu, jual nak tolong orang.
Orang pecah masuk Maidin kata tak apalah, kita halal je lah. nak jihad ekonomi ni. Maka walaupun begitu, fa'ala sabilil ariyah. Ariyah atas jalan pinjaman. Jalan pinjaman je. Al-mahdati. Jalan pinjaman semata-mata. Makna harta itu pinjaman Tuhan semata-mata. Wa tasarrufuhu fi, dan tasarruf dia, mengurus dia harta itu pada mengurus seseorang padanya pada harta itu bil izni syar'i, dengan izin syarak. Kita hanya Tuhan beri izin syarak untuk guna kalau harta haram. Tasarrufuhu fihi. Wa tasarrufuhu fihi bil izni syar'i tasarruful wakalatil khassati. Tasarrufuhu tu, wa tasarrufu tu mubtada. Tasarruful wakalah jadi khabar. Dan bermula tasarruf seseorang itu pada harta itu dengan izin syarak ialah tasarruf. Makna diumpamakan tasarruful wakalati al-khassah. Wakil yang khas. Wakil yang khas. Makna Tuhan mewakilkan kita untuk urus harta yang kata dia urus pada benda yang direda. Dan bermula tasarruf seorang itu ialah tasarruf wakalah al-khassah. Wa tasarrufuhu fihi tasarruful wakalatil khassah. Ialah tasarruf wakil yang khas. Yantaziru al-azla, menunggukan dipecat, anzalika, daripada demikian itu tunggu Tuhan pecat, Tuhan tarik balik. Anzalika tasarrufi, daripada tasarruf itu bil mauti, dengan sebab mati, wa ghairihi, dan selain mati. Ma'a kulli nafasin, dengan setiap nafas. Setiap nafas tunggu maut, Tuhan nak tarik bila. Sebab tu kalau orang tarik, macam siapa nama tu pelakon Abby kat rumah dia kena nyanyi, nama dia kat Abby Abadi tak kenapa. Dah ingatlah kita kat pelawak tu. Abby Yus tak? Abby Abadi siapa? Tu mana? Atau Puang. Tak kenal je. Abby Yus. Dia kata tak apa. Sekadar tu Tuhan beri. Apa tak? Sekadar tu Tuhan beri. Tunggu masa je. Menunggu al-azla. Ditarik demikian tasarruf. Hak tasarruf Tuhan nak tarik bila? Sama ada dengan mati atau selain pada mati. Tuhan ambil balik ke, Tuhan musnah ke, tunggu je lah. Ma'akulli nafasin, dengan setiap nafas tu. Dia sedar. Jadi berlaku apa-apa, redha je lah. Wadhalika yanfi, dan demikian itu yanfi, menafikan anin nafsi, daripada nafsu itu ta'alluqa, akan terikatnya bima la budda lahu min zawalihi. Dan itu menafikan daripada jiwa nafsu seseorang terikatnya dengan perkara yang tak dapat tidak daripada hilang. Dunia ni lah. Dia nak menghilangkan, nak menafikan daripada hati, terikat dengan dunia ni. Itu terang Pak Su. Dia jawab dia abuse. Okay. Wa minha, dan di antaranya, antara sifat mahmudah itu tawakkul. Apa maksud tawakkul? Huwa thiqatul qalbi, percaya hati, ataupun siqah, percaya hati, bil wakilil haqqi. Percaya tu mana kata kan, terikat, ataupun percayanya hati dengan wakilil haqqi, wakil yang sebenar. Kita percaya hati, kita tawakal. Maknanya kita serah. Tawakal maknanya serah lah. Menyerah.
Kepada siapa? Kepada wakil lah. Siapa wakil tu? Wakil al-haq. Allah lah. Bila tawakal, maknanya kita serah urusan kita kepada Allah. Kalau dari segi muamalat, kita serah benda kepada orang, percaya benda, kita sikah ke dia. Wakil ni tugas apa? Kita wakil seseorang untuk akad nikah bagi kita. Contohlah. Untuk akad nikah bagi kita. Jadi, kita percaya ke dia. Kita serahkan kepercayaan kepada dia. Jadi, tawakul ini ialah percaya hati dengan wakil. Yang kita wakilkan dengan urusan kita tu. Al-Haq, Allah Ta'ala. Jadi, wakilil haq. Al-Haq ni boleh jadi sifat kepada wakil. Makna wakil yang sebenar. Wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala kan? Wa ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil. Yang diserahkan urusan kepadanya. Ataupun wakil dengan al-haq tu apa bayang. Siapa wakil? Ialah Allah. Boleh tak? Kerana hak ini nama Allah kan? Tapi ini lurah ahli sufi sikit lah. Lurah ahli sufi dia guna al-haq. Dan tak pelik lah kalau Syekh Sanusi memaksudkan begitu. Bil wakili yakni al-haqqi, yakni Allah. Boleh juga. Kita nak jadikan sifat pada wakil pun boleh juga. Kita percaya hati dengan wakil, yakni Allah. Wakil yang sebenar. Bihaitsu, dengan sekira-kira. Yaskunu, jadi tenang. Anittirabi, jadi tenang daripada bergoncang hati. Jadi gemetar. Bergoncang hati. Inda ta'adzuri al-asbabi, ketika kepayahan sebab. Ketika sebab tu payah dak berlaku. Contoh apa? Nak sesuatu. Kita mencari asbab. Contoh senang lah. Ngai ikan lah. Memang suka ngai. Kita cari asbab. Asbab. Ngai atau upang lah ni lah tu dah. Sebab. Itirak tu. Boleh ke tak? 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 Itirak hati. Bila kita sikah, kita serah ke Tuhan. Percaya hati kita kepada Allah yang menguruskan. Sekira-kira hati kita tenang daripada gelora dan daripada rasa hati itu tidak tenang. Inda ta'adzuril asbab, ketika sukar segala sebab-sebab lain. Tapi tu ambil asbab dah tu. Ambil asbab dah tu. Cara paling senang waktu satu tapi termasuk jugalah tawakal. Hak ni tak ambil asbab langsung, makna payah nak cari asbab. Tak ada, contohnya tak ada sumber makanan tak. Tak ada sumber makanan. Macam mana? Tawakal. Tiba-tiba orang kata atau wati gadinya. Nampak tak? Itu asbab yang suka kita tak rasa hati tu bergelorok pun. Tak rasa rasa susah hati pun. Inda ta'adzuril asbabi. Fiqatan, kenapa kita rasa tenang? Yaskunu tu kenapa? Fiqatan, kerana kita siqah. Maf'ul li ajli. Kita rasa tenang hati, fiqatan, kerana kita percaya sungguh-sungguh, siqah sungguh-sungguh, bi musabbibil asbabi, dengan musabbibil asbab. Tuhan yang mensebabkan segala sebab. Tuhan yang mentadbirkan segala sebab. Wala yaqdahu fi habis itu. Wala yaqdahu fi tawakkulihi, tidak mencacatkan pada tawakalnya, talabbusuhu. Talabbusu fa'il pada yaqdah. Oleh bersepakainya seorang. Bersepakai ni makna mengambil. Talabbusu zahirihi bil asbab, mengambil zahir seseorang dengan asbab. Orang itu talabbus, bersepakai makna mengambil asbab, itu tidak mencacatkan tawakul dia. Orang tu berusaha dan ambil asbab, itu tidak menyebabkan dia tu tak tawakal. Itu bukan tanda tak tawakal, bukan. Ambil asbab tu bukan dia tidak mencacatkan pada tawakal, tak cacat.
Sebab itulah, ambillah, kita carilah asbab yang Tuhan suruh. Ambil asbab. Bahkan ambil asbab tu kadang-kadang kita beradab dengan Tuhan pula. Sebab apa? Sebab kita beradab, kita cari asbab sebab Tuhan suruh cari asbab. Apa tak? Beradab dengan Tuhan dan merendah diri pula. Sebab apa? Sebab kita usaha, kita susah payah. Nak kena cocok vaksin, cari orang tak cukup orang. Tak cukup orang. Pilih kau cocok. Cocok tadi. Adakah mencocokkan tawakul? Tidak. Mengambil asbab. Idza kana qalbuhu farighan minha, kalau hatinya itu kosong daripada asbab, hati dia tak ada lekat dengan asbab. Dia ambil asbab atas perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan supaya mengambil asbab. Tadawu ya ibadallah. Sebab ambil asbab ni kesal juga. Kalau semua orang jadi zuhud tak ambil asbab, klinik tutup, farmasi tutup, nampak tak? Obat tak laku. Jadi Tuhan buat rasa. Tu makna walaupun orang tu dah ambil asbab, hati dak terikat, ambil asbab. Kalau tak ada gitu, makna banyak orang hilang kerja lagi. Farighan minha. Idza kana qalbuhu farighan minha, yastawi indahu, sama sahaja di sisinya, wujuduha wa adamuha. Ada dan tak ada tu sama je. Cuma apa buat juga sebab Tuhan suruh. Hakikatnya ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okay, habis. Wa minha, dan di antaranya, panjang ke? Wa minha al-haya'u. Di situlah. Pukul 1. Sejam lebih dah ni. Ya. Dua muka dah ni. Min a'zamil umur. Jadi kita berhenti situ dulu. Lepas ni kita masuk ke kalam muhasyi pula. Qauluhu min a'zamil umuri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.